Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Chu Wumi. Jadi pada kali ini Pak Chu akan menceritakan tentang satu tajuk yang sebenarnya bukan dimiliki oleh geologi sepenuhnya, tetapi separuh-separuh, separa, iaitu hujan. Sebagaimana yang kita ketahui, fenomena hujan ini adalah satu fenomena alam yang memang berlaku hujan di mana-mana sekalipun. Sebagaimana yang kita ketahui, kita dikejutkan oleh satu fenomena hujan lebat yang berlaku pada 16, 17 dan 18 hari bulan Disember, menjadi satu kejutan kepada penduduk-penduduk di Shah Alam dan juga penduduk di Hulu Langat, di mana mereka didatangi oleh banjir yang tidak pernah berlaku sebagaimana sebelum ini. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui sekarang ni akibat disebabkan oleh hujan yang terlampau kuat di kawasan-kawasan di Terengganu, di Hulu Terengganu dan juga di Kelantan mengalami banjir yang agak meruncing dalam 1-2 hari ini. Jadi sebenarnya air itu daripada mana datangnya? Betul-betul banyak betul air yang turun ke muka bumi kita ini. Jadi proses sebenarnya sebagaimana yang Pak Chu ceritakan sebelum ini, di mana air itu atau wak-wak air itu adalah dibawa ke angkasa raya selepas daripada berlakunya proses evaporation ataupun evaporasi, di mana perwapan di permukaan lautan ataupun di permukaan sungai, permukaan tasik, dan juga perwapan daripada tumbuh-tumbuhan ataupun evapotranspiration. Jadi dibawanya semua tu ke atas, dan kemudian dia akan terletak dia akan terkumpul di kawasan troposfera yang mana di kawasan yang lebih kurang ketinggian yang lebih kurang dalam 10 km daripada permukaan bumi. Jadi pengumpulan buat air itu adalah memang betul-betul berlaku di kawasan atas, di kawasan atmosfera itu, lebih kurang dalam 10 km di atas sana. Dan yang uniknya sebenarnya pengumpulan itu adalah di kepaduan daripada air ataupun buat air yang datang dari seluruh dunia. Kita tak tahu daripada mana puncanya, daripada mana datangnya. Mungkin daripada lautan Atlantik, lautan Pasifik, lautan India dan semua lautan yang ada, dan betul sungai-sungai yang besar-besar di seluruh dunia ini begitu juga menyumbang kepada perwapan dan berkumpul mereka di atmosfera. Dan daripada situlah maka apabila berlakunya kondensasi ataupun proses di mana wat-wat tadi akan jadi droplet ataupun jadi butir-butir air, maka dia akan turun. Kalau turun di kawasan tropika ini, kawasan yang di mana cuacanya panas, akan jadi hujan. Jadi kalau sekiranya dia turun di kawasan yang bercuaca sejuk, dia akan jadi salji. Jadi sebenarnya puncanya adalah sama. Puncanya adalah sama daripada penyulingan daripada air laut, hasil daripada pancaran cahaya matahari, dan kemudian berlaku perwapan dan berlaku pengumpulan, dan kemudian turun balik ke bumi, dan sebahagiannya masuk ke dalam tanah, tersimpan di dalam tanah sebagai air tanah, dan juga sebahagiannya masuk ke dalam lautan. Jadi semua itu adalah kita panggil sebagai kitaran hidrologi yang berlaku, di mana air inilah menjadi satu sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Tanpa air tak akan ada kehidupan. Jadi itulah yang keunikan yang air yang kita ada, air hujan sebenarnya kita pun tak tahu. Mungkin jugalah air hujan yang jatuh ke Malaysia, ke tempat kita ni, asalnya dari Afrika. Mungkin datang daripada jauh daripada Europe ke, kita tak tahu. Sebab segala-galanya adalah berpunca daripada
daripada proses perwapan dan pengumpulan di troposfera, di atmosfera kita. Jadi kalau sekiranya air yang terlampau banyak turun ke permukaan bumi, maka akan berlakulah satu fenomena dipanggil dia banjir. Dan juga di samping banjir itu berlaku juga banyak fenomena yang berlaku kepada rupa bentuk bumi kita. Dan salah satunya adalah akan berlaku banyaknya tanah runtuh, di mana tanah-tanah longgar apabila air hujan yang jatuh masuk ke dalam tanah dan meresap, menyebabkan tanah jadi longgar, tanah jadi berat, dan kemudian bila berat dengan air, maka tak dapat menanggung daya ricihan, tidak dapat menanggung berat tanah berkenaan, maka akan berlakulah tanah runtuh. Jadi itulah fenomena yang sering berlaku kalau sekiranya hujan lebat. Dia akan sinonim akan berlakunya tanah runtuh. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, bukan saja dekat Malaysia kita ada banyak fenomena tanah runtuh sebabkan kita hujan yang terlampau banyak di zon tropika ini. Kalau kita tengok di Brazil baru-baru ini, berlakunya tanah runtuh yang betul-betul berskala besar dan mengorbankan ratusan nyawa, di mana berlaku tanah runtuh di sana, dan sehingga kini proses pencarian masih lagi diteruskan untuk mengenal pasti mangsa yang terlibat. Jadi ini adalah faktor semula jadi, itu faktor alam, dan juga keruntuhan yang berlaku juga adalah mungkin disebabkan oleh antropologi atau disebabkan oleh antropogenik, disebabkan oleh tindakan manusia, di mana apabila kita memotong slope atau memotong cerun dan sebagainya tidak mengikut spesifikasi yang seharusnya, ini mungkin juga akan menyebabkan kegagalan cerun disebabkan oleh hujan yang melampau. Tapi kalau sekiranya tak ada hujan sebagai contohnya, jadi tanah akan kering dan kemudian dia akan, kekuatan ricihnya adalah mantap, dan jarang kita dengar berlakunya tanah runtuh semasa musim kemarau. Yang terjadi tanah runtuh adalah semasa musim hujan. Musim hujan itu sebagai sinonim kepada tanah runtuh. Sebab itulah, jadi kalau sekiranya sampai satu musim hujan, jadi agensi-agensi yang terlibat dengan tanah runtuh dan juga yang terlibat dengan untuk prediction ataupun untuk menjaga ataupun untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanah runtuh itu mesti menjalankan tanggungjawab yang betul-betul cepat supaya tidak melibatkan kehilangan nyawa kepada penduduk. Hujan itu adalah merupakan rahmat Allah Ta'ala, merupakan satu anugerah daripada Allah Ta'ala, tetapi cuba kita sebagai manusia, cuba kita fikirkan bahawa hujan sebenarnya adalah nikmat yang amat tidak dapat kita bandingkan, di mana proses perwapan berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau kita berfikir secara tempatan, secara lokal, tempat kita ni gelap, banjir, cahaya matahari tak kuat, sinar matahari tidak mampu untuk membawa wap ke udara. Tetapi kita bayangkan di kawasan lain, di benua lain yang mengalami cuaca panas pada masa itu adalah penyumbang kepada wap-wap udara yang naik ke atas untuk membentuk awan yang menyumbang kepada hujan di atas muka bumi kita. Jadi kita kena berfikir sejenak atas nikmat yang telah diberikan kepada kita ini, itu nikmat hujan. Tetapi hujan pun kalau sekiranya melampau akan menjadi satu fenomena yang tidak baik untuk manusia sejagat. Itu sajalah daripada Pak Chu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara.